Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar yang berada di rumah sekarang. Harap anda sentiasa bersedia untuk menghadapi pembelajaran secara offline, online dan sebagainya, supaya kita tidak tertinggal dalam arus pendidikan kita pada semasa kita berada di sekolah. Ini akan membantu kita, supaya dapat menguasai subjek-subjek tertentu sebagai contoh. Okey. Peranan kita untuk terus berusaha menimba ilmu sebanyak mungkin. Okey. Oleh itu, untuk episod kali ini saya akan sambung tentang ujian rintangan penempatan. Kita akan lihat kita punya share screen kita sekejap lagi. Okey. Alright, sekarang ni ujian rintangan penempatan. Baik. Ujian ini dilakukan bagi menentukan ketahanan kabel pemasangan ketika menerima bekalan elektrik. Okey. Kita nak uji kita punya kabel, bagaimana kabel tu boleh bertahan semasa arus elektrik itu mengalir. Okey. Dengan ini dia dapat memastikan tiada kerosakan berlaku pada penebat kabel. Okey, baik, di sini saya ingin terangkan bahawa setiap kabel mempunyai penebat, di mana penebat itu melindungi permukaan yang mengalirkan arus elektrik. Jadi untuk kita fahami untuk hari ini, kita akan mengetahui bagaimana secara teorinya melakukan ujian rintangan penebatan. Dia ada sangkut paut dengan ujian-ujian yang lain. Okey, baik. Untuk ujian ini, dia dijalankan secara litar mati. Okey, ini adalah dijalankan secara litar mati. Okey, iaitu dengan menggunakan penguji rintangan penebatan ataupun dipanggil insulation tester lah. Okey, sebelum ini penguji yang digunakan hendaklah mempunyai kadaran voltan pengujian tidak kurang daripada 2 kali ganda voltan bekalan. Okey. Sebagai contoh, pengujian pada voltan fasa tunggal, iaitu satu fasa, voltannya adalah 240 volt. Okey. Maka kita punya setting pada penguji penebatan mega kita adalah berkadar 500 volt. Okey, 500 volt AT, alternate current. Okey, hendaklah digunakan manakala bagi pengujian pada voltan 3 fasa, ini adalah bersamaan dengan 415 volt. Okey, penguji berkadar kita perlu setting pada megameter kita ialah 1000 volt arus ulang alik ataupun alternate AT digunakan. Okey. Kaedah sekarang ia membenarkan kadar voltan bagi alat penguji yang digunakan bersamaan dengan voltan bekalan digunakan. Okey. Bagi menguji pemasangan yang besar, semua punca litar hendaklah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dengan setiap kumpulan mempunyai tidak lebih daripada 50 punca. Okey, boleh faham? Sekiranya ujian ini dilakukan pada kabel PVC, setiap kumpulan mesti perlulah ujian itu, setiap kumpulan ujian perlulah mengandungi tidak kurang dari
12.5 punca. Okey, baik. Terdapat dua peringkat ujian penebatan yang perlu dijalankan pada sesuatu pemasangan. Okey, dua peringkat penebatan. Dua peringkat ujian penebatan, iaitu ujian rintangan penebatan antara pengalir fasa, itu yang pertama. Yang kedua, ujian rintangan penebatan antara pengalir fasa dengan bumi. Yes, itu yang kedua. Kita perlu faham dan kita perlu tahu membezakan antara dua peringkat ujian penebatan ini supaya kita tidak keliru. Okey, baik. Seterusnya kita akan terus ke slide seterusnya. Ujian rintangan penebatan antara pengalir fasa. Alright. Ujian ini dijalankan pada pengalir pembawa arus untuk memastikan tiada kebocoran arus antara pengalir fasa. Ini bermakna kita nak trace wire pengalir ni ataupun wire live, wire hidup, supaya dia tidak ada kebocoran pada pengalir lain. Okey, supaya kita tahu adakah wiring kita yang masa kita nak jalankan tu ada tak terdapat kebocoran pada wire tersebut. Okey, alright. Ujian rintangan penebat antara pengalir fasa. Okey, baik. Ini adalah pengalir fasa. Ketika melakukan ujian, okey, semasa nak buat ujian ini, semua beban elektrik perlulah ditanggalkan dari punca suis, dari punca sambungannya. Manakala kalau ada suis, termasuk suis utama, dia perlu ditutup ataupun di switch close on, tapi dikata kat sini but circuit de-energize. Circuit de-energize ini litar tersebut tidak mengandungi sebarang arus elektrik. Okey. Akhirnya punca alat penguji kita sambung. Okey, dekat sini kita lihat alat penguji yang saya tunjukkan sekarang ini. Ini adalah alat penguji kita, megameter, di mana dia menyentuh pada suis utama yang ditutup. Okey. Yang ditutup. Dan poin kedua adalah sama juga pada suis utama. Dia ada dua pengalir, antara pengalir fasa, ya. Okey, akhirnya punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran fasa yang pertama dengan punca neutral suis utama. Maknanya pengalir fasa dengan neutral pada suis utama. Okey, macam mana kita nak tentukan? Sekiranya penebatan pemasangan baik, penguji perlulah, penguji megameter kita ni perlulah merekodkan bacaan tidak kurang dari 1 mega ohm. Pada meter kita mestilah dia akan nilai dia, bacaan dia tidak kurang dari 1 mega ohm. 1 mega ohm. Apa yang tercatat dekat sini? So, ini adalah alat penguji yang boleh menentukan bagaimana pengalir antara penebatan antara pengalir fasa ini berlaku kebocoran atau tidak. So, kalau bacaan yang baik mesti kurang dari 1 mega ohm. Saya ulang, bacaan yang baik mestilah tidak kurang dari 1 mega ohm. Okey, baik. Sebagaimana gambar rajah yang saya tunjukkan dekat sini, bagaimana suis utama ni ditutup. Bila ditutup, di on kan, alat penguji di tapping pada suis utama,
Okey, yang kedua tapping pada neutral, line neutral. Pada masa ini adalah litar di-energizekan. Okey. Okey. Apa yang dicerita kat sini, punca sambungannya, semua beban elektrik perlu ditanggalkan dari punca sambungan. Maknanya kalau ada lampu, kita cabut lampu. Okey. Kalau lampu tak boleh cabut, kita offkan switch. Itu cerita dia lah. Kalau ada beban dekat soket alir keluar, kita tanggalkan supaya tiada beban ya. Alright. Terus ke litar seterusnya. Ujian rintangan penebatan antara pengalir fasa. Ini yang kedua. Ujian penebatan yang perlu dijalankan pada sesuatu pemasangan elektrik adalah, ini tujuan dia lah, untuk sistem pendawaian AT3 wire. Okey. Antara pengalir positif dengan pengalir negatif, itu yang pertama. Antara pengalir positif dengan pengalir neutral, kedua. Dan yang ketiga, antara pengalir negatif dengan pengalir neutral. Okey. Ini adalah sistem pendawaian AT 3 wire, arus terus 3 wire. Okey. Yang kedua, untuk sistem pendawaian fasa tunggal, yang pertama A, antara pengalir hidup dengan pengalir neutral yang kita cerita tadilah. Okey. B, yang kedua ini ujian rintangan penebatan antara pengalir fasa dengan bumi. Okey, antara pengalir dengan bumi. Lebih kurang sama saja dekat sini. So apa yang saya tunjukkan di sini ialah ini adalah alat penguji. Yang pertama tadi kita tap pada pengalir fasa di switch utama dengan pengalir neutral. So sekarang ni adalah pengalir, apa tu dipanggil, pengalir hidup, ujian rintangan perdebatan antara pengalir fasa dengan bumi, tapping pada bumi. Okey. So dekat sini ujian ini dijalankan pada pengalir pembawa arus untuk memastikan arus bekalan tidak bocor ke punca bumi. Maknanya wire live kita tak bocor pada wire bumi kita. Okey. Ketika melakukan ujian, harus diingat semua beban elektrik perlulah ditanggalkan dari punca sambungannya. Manakala semua switch termasuk switch utama ditutup maknanya di-on-kan lah. Dan akhirnya punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran fasa dan neutral switch utama dengan punca bumi di peti fuse agihan. Akhirnya punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran fasa. Okey. Dan neutral switch utama dengan bumi, punca bumi di peti fuse agihan. Di sini ya, ada dua ya. Okey. Sekiranya penebatan pemasangan baik, penguji perlulah merekodkan bacaan tidak kurang dari 0.5 mega ohm. Sekali lagi saya ulang, sekiranya penebatan pemasangan baik, penguji perlulah merekodkan bacaan tidak kurang dari 0.5 mega ohm. 0.5 mega ohm. So inilah ujian antara pengalir fasa dengan bumi sebagaimana yang kita tengok pada gambar rajah litar yang saya tayangkan ini. Okey, dia hampir sama dengan yang pertama tadi,
pengujian penebatan antara pengalih fasa neutral. Ini antara pengalih fasa bumi. Okey, ini yang bumi punya. Alright. So kita tengok balik antara pengalih fasa yang ini. Okey. Tadi alat penguji ni dia tapping pada switch utama dan juga antara pengalih fasa keluaran dengan pengalih neutral. Okey. Yang kedua, dia merujuk kepada pengalih fasa, pengalih neutral dengan bumi. Ada dua step lah kat sini. Dan dia tapping pada bumi untuk menentukan penebatan kita sentiasa berkeadaan tidak bocor. Okey, tidak bocor maknanya tidak ada arus yang merentasi yang boleh short circuit dan sebagainya. Okey, sekadar itu saja untuk pemahaman secara teori ini. Dan lain kali saya akan membuat satu video amali untuk menentukan kefahaman kita lebih tepat lagi dalam suasana amali yang sebenar. Okey, sekadar itu daripada saya. Jumpa lagi pada episod akan datang. Ingat, stay safe dan stay at home. Amalkan norma-norma baru semasa melawan COVID-19. Terima kasih.